Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya Nazifah, Afiq dan juga Aisyah Johari akan membentangkan penerangan inovasi masing-masing. Jadi, saya mulakan dengan inovasi saya. Jadi, inovasi saya bernama Smart IQ 3M. Sebagaimana kita tahu, Smart IQ 3M ni saya namakan disebabkan oleh saya nak bagi murid ni keupayaan murid-murid untuk memahami dan juga faham tentang tajuk bersuci bidang ibadah pendidikan Islam tahun 4, yang mana IQ pula adalah kebijakan dan juga uh, kebijakan minda, dan 3M adalah 3 jenis najis yang ada dalam topik pembelajaran kita, iaitu najis mukhaffafah, mutawassithah dan juga najis mughallazah. Jadi saya teruskan dengan pengenalan di mana sebagaimana kita tahu bila kita sebut tentang najis, secara automatiknya ia berkaitan dengan bersuci. Jadi dalam Islam, bersuci itu sangatlah penting kerana ianya merupakan salah satu penerimaan ibadah pada kita. Sebagai contohnya, solat kita kalau terdapat najis, secara tidak langsung akan tidak sah. Oleh sebab itulah saya membangunkan inovasi ini untuk menyelesaikan masalah kepada murid-murid apabila mereka menghadapi situasi yang sama. Okey, seterusnya saya teruskan dengan objektif, yang mana objektif pertama saya ingin murid memahami bahagian dan jenis-jenis najis dalam Islam yang terdapat 3 tu. Yang kedua adalah contoh-contoh najis mengikut pembahagian najis yang betul. Dan terakhir ialah saya mahu murid dapat mengaplikasi cara menyucikan najis dengan betul mengikut situasi. Iaitu bila situasi mukhaffafah, macam mana mereka dapat tahu najis tu perlu buang ke hingga hilang rasa, bau dan warna, dan berapa kali kadar bilangan yang betul. Dan seterusnya kita teruskan dengan keaslian, kreativiti permainan saya. Okey, ke bawah sedikit. Jadi dalam inovasi saya ini ada 3 bahagian. Yang pertama bahagian pengetahuan, yang kedua adalah nyanyian dan yang ketiga adalah permainan. Yang mana pengetahuan ini saya masukkan elemen-elemen iaitu pengetahuan mengenai maksud najis, itu contoh-contoh najis dan cara menyucikannya dalam bentuk animasi, video dan juga cerita. Dan yang kedua adalah nyanyian lagu. Nyanyian lagu ini saya khaskan ke QR code terus ke YouTube, di mana lagu ini adalah tidak diceplak daripada mana lagu kerana ciptaan sendiri. Dan yang ketiga adalah permainan. Permainan ini saya bagi kepada 3 situasi. Yang pertama, situasi di klinik. Yang kedua adalah di pusat asuhan dan yang ketiga adalah di taman permainan. Jadi macam mana cara nak gunakan inovasi saya ini? Kita teruskan dengan cara penggunaan. Jadi, bagi cara penggunaan inovasi saya, yang pertama, sebelum murid-murid pergi ke sesi permainan, apabila di langkah pertama iaitu di situasi yang pertama sebagai contohnya di klinik, yang mana murid-murid akan didengari dengan audio suara terlebih dahulu yang mana menggambarkan situasi di klinik tersebut. Sebagai contohnya, seorang murid ataupun seorang kanak-kanak yang berada di klinik Al-Raudah termuntah secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Itu secara ringkaslah. Lebih lanjut nanti kita tengok pada sesi permainan. Dan setelah itu, apabila murid dah dengar penerangan tersebut, murid ke langkah 1 di mana murid perlu mencari najis yang terdapat dalam gambar tu. Yang mana ada juga najis-najis lain yang boleh mengelirukan murid tersebut. Tapi murid perlu pilih dengan betul lah untuk berjaya sehingga akhir. Dan bila murid dah kenal pasti najis tersebut, murid perlu tekan pada gambar tersebut dan membulatkannya. Kemudian untuk langkah yang kedua, murid perlu najis tersebut perlu dimasukkan ke dalam tong sampah yang ada dalam setiap gambar dan situasi yang diberikan dengan menekan klik tong sampah. Dan yang terakhir adalah langkah yang ketiga di mana murid perlu tahu bila mana murid dah kenal pasti najis apa, dah buang najis, jadi murid kena tahu cara yang betul dengan bilangan kadar bilangan air yang betul lah. Kalau contohnya najis mughallazah, secara tidak langsungnya 7 kali lah. Jadi murid perlu menekan sebanyak 7 kali dan bergerak ke arah najis tersebut, air tersebut. Jadi murid akan sampai ke peringkat akhir sekiranya murid berjaya di setiap situasi tersebut dan akan mendapat anugerah pada bahagian akhirnya. Dan seterusnya, itulah cara penggunaan inovasi Smart IQ 3M saya ini. Seterusnya saya pergi kepada
Okey, berikut adalah graf maklum balas. Graf maklum balas keberkesanan inovasi saya iaitu inovasi Smart IQ 3M, di mana saya meminta pelajar praktikum untuk melaksanakan uji kaji terhadap inovasi saya ini. Pelajar tersebut, siswa guru tersebut telah menerimalah maklum balas daripada murid-murid mereka setelah melaksanakan pilot test, di mana mereka melihat yang mana pada graf pada gambar yang biru itu menandakan lelaki dan warna oranye adalah perempuan, yang mana yang kurang berkesan sedikit sahaja lelaki berkata 1 orang, manakala oranye yang kurang berkesan adalah 2 orang, berkesan adalah 6 orang, dan bagi lelaki dan perempuan 7 orang. Yang sangat berkesan adalah lelaki pada bilangan 8 orang dan perempuan pula adalah 9 orang. Jadi berdasarkan graf ini saya dapat lihat dan kita semua dapat lihat yang murid ini telah menunjukkan respon yang positif terhadap inovasi yang telah saya hasilkan, di mana saya kaitkan dengan teori yang berkaitan dengan inovasi saya. Inilah saya menggunakan teori perkembangan kanak-kanak, di mana teori perkembangan kanak-kanak ini adalah guru perlu memenuhi keperluan murid-murid, iaitu melalui minat dan juga apa yang mereka suka. Sebagaimana kita tahu, murid tahun 4 ini lebih minat kepada permainan, iaitu bermain, kerana mereka ni dalam proses ingin membesar, jadi mereka lebih suka dengan bermain. Oleh sebab itu saya bangunkan inovasi ini dan sesuai dengan jurik 2018 yang mana bersetuju bahawa permainan ini dapat merangsang pelajar dan merangsang semangat pelajar dan keberkesanan di dalam proses pembelajaran. Seterusnya adalah impak. Jadi saya telah jelaskan melalui graf. Sekarang saya akan jelaskan impak. Okay, ketiga-tiga gambar menunjukkanlah impak setelah pelaksanaan uji kaji inovasi Smart IQ 3M ini, yang mana saya dapat kenal pasti terdapat 4 impak. Yang pertama, murid menjadi lebih aktif, yang mana murid selama ini agak pendiam dan juga introvert, mereka berani nak angkat tangan. Dan yang kedua adalah menunjukkan minat dan respon yang positif, kerana murid ni lebih happy dan ceria dalam kelas. Dan yang ketiga, berdaya saing yang positif, kerana ada pada waktunya, sebelum saya terlupa, saya ada menggunakan inovasi saya ini dengan 2 kaedah. Yang pertama adalah menggunakan tayangan skrin dan yang kedua adalah melalui laptop. Jadi saya dapat lihat kedua-dua penggunaan tersebut sangat berkesan, kerana murid-murid ni saling berdaya saing. Mana ada nak angkat tangan, yang berkumpulan dari laptop tu saling-saling nak jawab permainan ni. Dan yang terakhir adalah dapat merangsang kognitif, sosial dan juga emosi murid. Yang mana dengan adanya audio, dengan adanya animasi bergerak, dengan animasi yang cerita-cerita tu dapat merangsanglah ke semua kognitif, emosi dan juga sosial mereka. Dan seterusnya adalah saya teruskan kepada komersial. Bagaimana saya komersialkan inovasi saya ini adalah pada 3. Yang pertama melalui Instagram saya sendiri, yang mana saya kongsikan kepada pengikut saya, itu follower saya, yang mana sesiapa yang ingin mendapatkan saya punya inovasi boleh terus kontak saya melalui nombor yang saya berikan ataupun melalui IG saya sendiri. Yang kedua adalah kepada siswa guru praktikum pendidikan Islam sekarang dan juga kepada rakan-rakan mereka yang menginginkan inovasi ini untuk diaplikasikan dalam kelas mereka. Dan yang terakhir adalah saya kongsikan QR code nyanyian lagu buatan sendiri melalui YouTube tersebut kepada orang ramai yang search mengenai tajuk Mari Bersuci. Dan itulah cara saya komersial berkaitan dengan inovasi saya. Dan saya sertakan sekali Instagram dan WhatsApp saya untuk kontak saya sekiranya ada permasalahan mengenai inovasi saya dan juga penambahbaikan. Itu sahaja mengenai penerangan inovasi saya. Saya teruskan kepada rakan saya, Siti Aisyah. Terima kasih Nazifah. Jadi saya akan teruskan untuk inovasi yang saya laksanakan. Inovasi yang saya laksanakan dinamakan sebagai Kit 5 Kumis, yang mana Kit 5 Kumis ni bermaksud 5 hukum Islam. Jadi dekat sini saya ada sertakan QR code untuk guru-guru imbas QR code ni untuk mengakses kit yang saya laksanakan.
Tajuk yang saya laksanakan untuk KIT 5 Is ini ialah bagi bidang ibadah, iaitu tajuk 5 Hukum Islam sebagai Panduan Hidup, yang mana tajuk ini merupakan tajuk bagi murid-murid tahun 6 bagi subjek pendidikan Islam. Jadi bagi pengenalan inovasi ini, inovasi yang telah dihasilkan ini dinamakan sebagai 5 Is, yakni singkatan bagi 5 hukum Islam. Inovasi ini juga merupakan sebuah inovasi digital yang menggunakan gabungan beberapa aplikasi yang dimuat naik di platform DirectMe, yang mana antaranya ialah aplikasi YouTube, aplikasi Pickers dan lain-lain lagi. Jadi inovasi ini boleh diakses menggunakan telefon pintar ataupun komputer riba, dan juga inovasi ini terdiri daripada nota, lagu dan juga aktiviti permainan, iaitu aktiviti permainan ini saya sertakan 2 aktiviti. Yang pertama ialah secara individu dan juga yang kedua ialah secara berkumpulan. Jadi ini merupakan penyataan masalah yang timbul sehingga terhasilnya inovasi yang saya laksanakan, iaitu yang pertama, masalahnya ialah masalah ini timbul semasa praktikum fasa 1 yang lepas. Saya dapati murid-murid ini suka untuk memahami 5 hukum Islam. Yang keduanya ialah murid ini suka untuk mengklasifikasikan hukum ni mengikut kategorinya. Contohnya hukum, kalau kita tidur hukumnya apa? Hukumnya ialah harus. Tapi murid suka untuk mengkategorikan hukum bahawa tidur tu adalah hukumnya harus. Yang ketiganya ialah murid keliru antara hukum harus dan makruh. Jadi objektif inovasi KIT 5 Is saya ni ialah yang pertama, bagi memudahkan murid untuk memahami dan juga mengingat 5 hukum Islam. Sebab dekat dalam KIT inovasi ni saya ada sertakan yang pertamanya ialah nota dan yang keduanya ialah lagu 5 hukum Islam. Jadi melalui nota dan juga lagu tu, terutamanya lagu, daripada situ murid akan menghafal lagu tersebut dan mereka akan ingat tentang 5 hukum Islam. Objektif yang kedua ialah dapat membantu murid untuk tidak keliru antara 5 hukum Islam, dan objektif yang ketiga ialah murid dapat mengambil iktibar tentang 5 hukum Islam yang wajib dipatuhi sebagai umat Islam. Jadi model yang saya gunakan untuk inovasi yang saya lakukan ini ialah model triological, yang mana menurut Rosni Yusuf dan juga Samad Hanif pada 2019, pembelajaran triological ini adalah satu cara untuk meningkatkan kemahiran pendidik dan juga pelajar dalam aspek penggunaan teknologi. Inovasi ini dinamakan sebagai inovasi digital kan, semestinya menggunakan teknologi. Jadi saya aplikasikan model triological ni dalam penghasilan KIT yang saya laksanakan ni. Jadi seterusnya saya tengok kepada lakaran inovasi. Boleh ke atas. Okay, ini ialah lakaran inovasi saya dalam aplikasi ataupun dalam laman web DirectMe, yang mana bahan yang pertama dalam KIT inovasi ini ialah mari mengenal 5 hukum Islam, iaitu nota untuk mengenal 5 hukum Islam. Bahan yang kedua ialah adanya lagu, iaitu dekat sini ada nyatakan mari menyanyi lagu 5 hukum Is. Jadi lagu ni saya hasilkan sendiri menggunakan melodi lagu Bapa Kumpulan dari Kota, yang mana lagu tu murid sudah biasa dengar. Jadi murid akan mudah untuk ikut lagu yang saya cipta tu. Dan ada juga ada juga permainan, iaitu uji minda 1 dan juga uji minda 2. Uji minda 1 dan 2 ni murid dapat laksanakan secara individu dan juga guru juga boleh lakukan secara dalam kelas secara berkumpulan ke, ataupun guru tayangkan pada LCD dan menjawab bersama-sama dengan murid. Dan ada juga yang last kali ialah aktiviti berkumpulan, yang mana aktiviti berkumpulan ni guru mesti dan perlu jalankan secara berkumpulan. Murid tak boleh lakukan aktiviti berkumpulan ni secara individu, sebab aktiviti ni adalah dalam aplikasi Pickers, yang mana nanti saya akan terangkan semasa cara penggunaan nanti. Boleh ke bawah sekejap cara mengakses tu. Okay, seperti yang saya nyatakan di atas tadi, cara untuk mengaksesnya ada dua. Yang pertama ialah menggunakan komputer riba dan yang kedua ialah menggunakan telefon pintar untuk
akses menggunakan komputer riba, guru boleh menekan link yang tertera di poster ini dan untuk akses menggunakan telefon pintar, guru boleh imbas QR code ataupun tekan link yang telah diletakkan di poster ini. Dan untuk manual penggunaan, masuk kepada manual penggunaan. Untuk manual penggunaan, langkah pertama, guru dan murid perlu tonton video nota 5 ini terlebih dahulu sebelum kita teruskan kepada langkah yang lain, iaitu menjawab aktiviti uji minda dan juga menonton video nyanyian. Yang pertama sekali perlu tonton terlebih dahulu video nota 5 ini. Dan langkah yang kedua, perlu tonton video lagu 5 dan menyanyi bersama-sama. Sebelum saya terlupa, nota 5 tersebut telah dimuat naik dalam bentuk video yang mana dalam video tersebut adanya penerangan secara AI. Jadi walaupun murid tidak membaca nota tersebut, tapi murid boleh mendengar. Kiranya murid boleh, dalam nota tersebut adanya audio suara penerangan guru. Maksudnya murid tidak perlu membaca, tapi murid dengan hanya mendengar pun murid boleh faham tentang 5 hukum Islam ni. Jadi kita teruskan kepada langkah yang kedua tadi. Langkah yang kedua ialah guru dan murid perlu menonton video lagu 5 ni dan menyanyi bersama-sama. Seterusnya masuklah kepada langkah yang ketiga, iaitu boleh mula menjawab aktiviti uji minda 1 dan 2, yang mana murid-murid boleh memilih mana-mana aktiviti yang menarik pada setiap permainan. Dan seterusnya ialah langkah keempat. Langkah keempat ni ialah langkah untuk aktiviti berkumpulan tadi yang saya nyatakan tentang aplikasi Pikes, yang mana melalui aplikasi itu guru perlu menyediakan kad Pikes kepada murid dan menayangkan soalan dalam kelas. Dalam aplikasi Pikes tu adanya kad Pikes yang telah saya sertakan yang telah saya sertakan di laman web dari MI tadi. Dan guru perlu mencetak kad Pikes tersebut dan membahagikan kepada murid secara berkumpulan. Lalu guru perlu menayangkan soalan di dalam kelas menggunakan aplikasi Pikes tadi. Seterusnya murid menjawab soalan menggunakan kad yang diedarkan. Maksudnya melalui kad tersebut adanya pilihan jawapan A, B, C dan D. Jadi apabila guru menayangkan soalan di hadapan, murid akan menjawab secara berkumpulan antara jawapan bagi persoalan tersebut ialah A, sama ada A, B, C ataupun D. Jadi kita teruskan kepada cara komersial. Cara komersial yang pertama ialah saya telah memuat naik di YouTube, dan yang kedua ialah saya telah memuat naik juga di Facebook, yang mana di Facebook tu saya memuat naik pada grup guru pendidikan Islam. Saya telah memuat naik satu posting yang mana sesiapa guru yang mengajar murid tahun 6, guru boleh menggunakan bahan yang saya laksanakan ini, iaitu kit 5 Is untuk pengajaran bagi tajuk hukum sebagai panduan hidup. Seterusnya ialah impak. Jadi melalui kit 5 Is ini, impak yang saya lihat ialah yang pertama, kit ini dapat memotivasikan pelajar. Seperti yang kita tahu, pelajar sekarang lebih meminat ke arah teknologi. Jadi melalui pembelajaran melalui teknologi ini, melalui pembelajaran kit 5 Is ini yang menggunakan teknologi, murid akan lebih bermotivasi untuk belajar, terutamanya murid-murid yang pasif. Mereka akan menjadi lebih aktiflah untuk belajar. Yang kedua ialah memudahkan guru untuk mengajar tajuk hukum sebagai panduan hidup, yang mana seperti yang saya nyatakan tadi, tajuk ini, kit ini adalah berkaitan dengan tajuk hukum sebagai panduan hidup. Jadi untuk guru-guru mengajar tajuk tersebut, guru-guru boleh menggunakan kit ini sebagai BBM mereka. Jadi guru tak perlu untuk menyediakan BBM yang lain untuk mengajar tajuk ini. Yang ketiga ialah murid lebih seronok untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran kendiri dan juga imersif, yang mana melalui kit ini murid boleh membuat pembelajaran kendiri. Mereka boleh mengakses laman web DirectMe ini, laman web
untuk kit 5 KUMIS ini secara sendiri tanpa bantuan guru-guru, kerana di dalam ni dah ada nota, dah ada ujian aktiviti untuk menguji kefahaman mereka. Jadi dengan adanya kit 5 KUMIS ini dapat meningkatkan pembelajaran kendiri murid-murid. Dan yang terakhir ialah menggalakkan penggunaan yang meluas kerana kit 5 KUMIS ini senang untuk diakses. Seterusnya kita beralih kepada penilaian projek, yang mana projek ini telah dinilai di kawasan sekolah dan juga di kawasan setempat. Seterusnya saya juga menilai projek ini melalui soal selidik kepada siswa guru yang sedang praktikum sekarang, iaitu siswa guru tahun 3. Jadi ini merupakan bukti penilaian yang telah saya laksanakan. Iaitu yang pertama ialah pelaksanaan soal selidik, yang mana seramai 3 orang guru pendidikan Islam dan juga 2 orang guru pelatih yang telah menjawab soal selidik ini. Ke bawah. Dalam soal selidik ini saya telah mengkaji berkaitan aspek penggunaan, yang mana majoriti responden bersetuju bahawa kit ini mudah untuk diakses serta mudah untuk dikendalikan. Dalam kit ini juga, dalam soal selidik ini juga, saya juga mengkaji tentang aspek interaktif berkaitan kit 5 KUMIS ini, yang mana majoriti responden juga bersetuju bahawa kombinasi digital, visual dan audio dapat memberi kesan positif terhadap pembelajaran murid. Dan untuk aspek yang terakhir ialah aspek reka bentuk. Seterusnya, testimoni ini juga, saya juga ada melakukan testimoni di sekolah, yang mana testimoni ini telah dilaksanakan oleh guru pendidikan Islam kepada murid-murid tahun 6 semasa PDP pendidikan Islam dijalankan. Ini merupakan contoh gambar semasa aktiviti berkumpulan dan juga semasa murid menjawab kuis uji minda yang telah dilaksanakan. Saya juga telah melaksanakan testimoni di kawasan berhampiran. Testimoni ini bertujuan untuk saya sendiri mendapatkan maklum balas daripada murid tersebut. Dan seterusnya ada beberapa maklum balas daripada pengguna, yang mana menurut guru pendidikan Islam, kit ini memudahkan saya untuk mengajar tajuk hukum sebagai panduan hidup kepada murid-murid. Dan murid juga menyatakan bahawa kit ini sangat menarik kerana di samping belajar saya juga dapat bermain. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain, iaitu Afiq Firdaus. Okay, terima kasih atas pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya, iaitu Nazifah dan juga Aisyah. Jadi saya akan membentangkan inovasi yang seterusnya adalah inovasi saya sendiri, di mana saya menghasilkan sebuah aplikasi yang bertajuk Solah. Aplikasi ini adalah, saya hasilkan aplikasi ini adalah berdasarkan apa yang pemerhatian saya dan juga analisa saya sendiri, di mana keperluan teknologi merupakan salah satu keperluan pada masa kini lah. Jadi pelbagai sumber dan juga maklumat akan kita jumpa dan kita perolehi, tapi kita tak tahu sama ada maklumat itu benar atau tidak. Jadi daripada apa yang saya hasilkan ni adalah berdasarkan untuk memastikan iaitu bertepatan dengan objektif saya sendiri untuk memastikan panduan ibadah ni lebih tepat, dan juga melaksanakan satu aplikasi yang mengandungi tentang solat dan juga doa, dan menghasilkan aplikasi yang boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira sama ada di sekolah ataupun kegunaan umum. Dan salah satu yang saya utamakan juga adalah aplikasi ini
dapat menjimatkan masa dan kos kerana aplikasi ini tidak dikenakan sebarang cas tambahan. Jadi berdasarkan aplikasi yang saya hasilkan ini, seperti yang boleh dilihat di sebelah kanan tersebut, itu adalah rupa aplikasi saya di halaman utama, dan juga itu adalah yang di sebelah kanan juga adalah logo aplikasi saya sendiri. Jadi impak daripada aplikasi ini adalah untuk memastikan pengguna dapat menggunakan aplikasi yang mudah, dapat perolehi panduan berkaitan ibadah solat yang tepat dan berkualiti, dan maklumat ni boleh digunakan di mana saja tanpa sebarang had penggunaan. Dan ini juga adalah merupakan salah satu komunikasi satu hala antara pengguna dan aplikasi yang lebih mudah dan ringkas. Jadi untuk menggunakan aplikasi saya ini, saya ringkaskan cara penggunaannya, iaitu cara penggunaannya hanya dengan mengimbas kod QR ataupun klik pautan Google Drive yang disediakan. Jadi apabila dah scan kod QR ataupun klik file Google Drive tersebut, ini pasang saja ataupun install saja mengikut kehendak peranti tersebut. Dan saya mengutamakan peranti ini adalah khas untuk, setakat ini adalah khas untuk peranti Android saja. Jadi apabila anda telah install ataupun pasang, dia akan keluar satu logo di peranti anda. Di logo tu tekan saja logo yang ada kataan solah, tekan saja dan anda boleh terus gunakan aplikasi tersebut. Jadi apabila anda telah guna dan juga telah berpuas hati dengan penggunaannya, anda bolehlah tekan saja butang kembali ataupun swipe ke kiri untuk keluar daripada aplikasi tersebut. Saya lupa, saya nak beritahu, aplikasi saya ini adalah version 1.0 ataupun 1.0, di mana saya mengutamakan 3 perkara utama, iaitu tentang rukun solat, niat solat dan juga doa selepas solat. Mengapa saya utamakan 3 perkara ini? Sebabnya 3 perkara utama ini adalah perkara paling asas untuk setiap orang yang nak belajar tentang solat ataupun nak mendapatkan panduan tentang solat. Jadi saya pegang pertama tu lah. Jadi insyaAllah pada masa akan datang akan keluar version 2.0 yang lebih detail ataupun lebih terperinci berkaitan dengan ibadah solat. Jadi saya telah melakukan penilaian di sekolah dan juga di sekolah lah, kerana itu apa yang dikehendakkan. Jadi apa yang saya dapat maklum balas dan juga saya melakukan penilaian daripada orang awam dan juga di sekolah lah. Mereka berkatakan sangat baik, berfungsi dan tak ada apa-apa masalah setakat ni. Jadi boleh lihatlah itu apa yang bukti saya buat. Jadi untuk perolehi aplikasi saya ini hanya imbas saja kod QR ataupun boleh dapatkan link untuk Google Drive tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja pembentangan kumpulan kami berkaitan dengan inovasi kami yang telah kami hasilkan. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.